A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanya Nak Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat-sihat belaka, dalam keadaan yang mana baru selepas solat subuh baca Al-Quran, dan pada kali ini kita nak tadabbur Al-Quran. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, tafsir dan taranum surah Sad. Kita nak sambung ayat 31 sehingga ayat yang ke-33. Baik, para penonton, kita nak bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil, Ustaz Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Ustaz, hari ini kita nak bincangkan ataupun kita nak teruskan lagi tadabbur surah Sad ayat 31 sehingga ayat 33. Baik para penonton, anda semua dah bersedia dengan mushaf Quran anda, dan pada hari ini kita kalau kita lihat tafsir yang kita gunakan iaitu tafsir Ar-Rahman, dan anda semua pada hari ini bersedia dengan tafsir anda, dan kita nak mulakan kelas pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak ambil intipati dan kita nak ambil pelajaran dan juga kita nak amalkan. Baik Ustaz, sebagai mukadimahnya kita nak dengar dululah taranum daripada Al-Fadhil Ustaz daripada surah Sad ayat 31 sehingga ayat 33. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Dai Aiman. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu ayah dan para penonton sentiasa dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di bawah peliharaannya, sentiasa mendapat rahmat dan juga barakah dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi bila kita dapat meluangkan masa bersama Al-Quran Al-Karim. Para ulama setuju dan juga sebulat suara secara mutlak bahawa tiada amalan yang lebih disukai oleh Allah melainkan yatadarasunal Quran. Mereka hidup dengan mempelajari. Yatadarasun maksudnya belajar membaca, belajar memahami, belajar mentadabbur. Sayogilah kepada ibu ayah yang diberikan luang masa bagi bersama kita berbagi ini. Surah Sad ayat 31, 32, 33. Saya nak baca taranum lagu Syikah. Syikah ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير فقال إني أحببت حب الخير عن ذكري حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
rudduha alai فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kita lihat terjemahannya sama-sama. Ayat 31. Ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Sulaiman dipertunjukkan kepadanya pada suatu petang satu kumpulan kuda yang terpuji keadaannya semasa berdiri, lagi yang tangkas semasa berlari. Terjemahan bagi ayat 32. Kerana lekanya dengan pertunjukan itu, maka Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda pembawa. Kepada kuda, iaitu kuda pembawa, kebaikan lebih daripada mengingati ibadatku kepada Tuhanku. Sehingga matahari melindungi dirinya dengan tirai malam. Bagi ayat 33, terjemahannya, kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orangnya, bawa balik kuda itu kepadaku. Maka ia pun tampil menyapu betis dan leher kuda itu seekor demi seekor. Begitulah terjemahan bagi 3 ayat tadi dari Aiman. Dan juga kepada ibu ayah, jangan khawatir, jangan susah hati. Kita akan perincikan satu-satu ayat-ayat ini. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, kita akan bercakap mengenai seorang raja yang hebat. Seorang pemerintah yang hebat. Dia bukan saja diberi kekuasaan untuk memerintah atau menjaga manusia, mentadbir urusan manusia, tetapi Allah beri kekuatan sebagai seorang sultan yang hebat dalam menjaga manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Ulama sebut 3 perkara seperti mana dalam Al-Quran sebut wa husyira li Sulaiman minal jinni wal insi wat thair. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa Nabi Sulaiman ini ditundukkan baginya manusia, jin dan burung. Ada juga riwayat lain sebut bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam Allah tundukkan baginya semua makhluk. Kita boleh lihat dalam surah An-Naml bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita akan kehebatan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman boleh faham bahasa-bahasa makhluk yang lain. Nabi Sulaiman faham bahasa burung, faham bahasa jin. Bahasa jin mungkin barangkali mudah untuk dipahami oleh Nabi Sulaiman. Faham bahasa semut. Semut. Macam mana orang nak tahu semut ni bercakap ke? Ada ke interaction di antara semut-semut? Tapi nak beritahu, kita hanya faham bahasa manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada Nabi Allah Sulaiman sampai bahasa semut pun Nabi Allah Sulaiman faham. Saya nak beri gambaran awal supaya kita hendaklah jatuh hati atas kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Fatabassama dhahika min qawliha faqala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Sebelum itu, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Bila Nabi Sulaiman sampai dekat satu wadi, satu lembah, Nabi Sulaiman berhentikan semua tentera-tentera dia. Stop! Dia kata. Berhenti. Jangan jalan. Sebab ada semut nak melintas. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman tersenyum. Fatabassama dhahikan, gelak dan senyum mendengar bicara ketua semut tu. Ketua semut kata, masuk kalian dalam lubang-lubang rumah kalian. Masuk, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Kalau kamu tak masuk, barangkali Sulaiman dan tenteranya akan menginjak kamu atau pijak kamu sampai kamu mati, dan sedangkan Sulaiman tak bersalah. Kita pijak semua, kita rasa ke? Tak rasa, Ustaz? Tak rasa. Kena pula di atas kuda kan? Naik tentera naik kuda, pijak. Tak rasa. Wahum la yash'urun. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana Nabi Sulaiman cari burung hudhud pun begitu juga. Tapi kita tak nak cerita lebih mengenai Nabi Sulaiman. Saya nak beri gambaran awal
betapa hebatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam di dalam pemilikan kerajaan kuasa. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam ayat 31, "Idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad." Allah Subhanahu wa taala beritahu diperlihatkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Jangan lupa Nabi Allah Sulaiman adalah putera kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah beritahu innahu awwab. Tuan-tuan kena pastikan innahu awwab. Nabi Sulaiman ini adalah seorang lelaki ni'mal abd innahu awwab. Sebaik-baik hamba, ada satu ciri yang melonjakkan dia sampai diiktiraf sebagai sebaik-baik hamba, awwab. Awwab iaitu maksud seorang yang suka bertaubat, suka kembali kepada Allah, suka insaf akan apa yang dilakukan. Tapi sebelum itu kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-29 ulul albab. Ayat 29 Allah Subhanahu wa taala sebut ada ulul albab. Ulul albab watak dia awwab, dan kita akan lihat watak menyesal pula nanti. Bila Allah Subhanahu wa taala gambarkan, beritahu kepada kita bahawa Nabi Sulaiman pada satu petang sedang duduk, diperlihatkan kepada dia kuda-kuda yang hebat. Boleh Wan? Boleh? Kita sama sikit Boleh Ustaz, silakan. Okey, baik. Kita lihat bagaimana Allah gambarkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sekumpulan kuda. Idh 'urida 'alaihi bil 'ashi. Maksudnya waktu petang lah. Waktu petang. Ashi ini ulama sebut di antara asar nak pergi ke Maghrib, dan teruslah daripada isyak tu dia sampai ke subuh. Sampai itu dimasuk bil asyi wal ibkar. Wal ibkar itu waktu pagi, tapi di sini sebut bil asyi. Petang, waktu petang, waktu sore begitu. Bis safinat, sekumpulan kuda. Saya baca nak faham safinat ni apa sebenarnya. Kenapa diguna bil asyi, bil furs ataupun kuda? Kenapa tak sebut kuda? Disebut bis safinat. As-safinat adalah kuda yang berdiri dengan 3 kaki. Oh. Kita akan tengok gambar macam mana agaknya. Tu, tengok Man. Kuda tu Man. Oh. Dengan 3 kaki. Dengan 3 kaki. Apa maksud Ustaz? Maksud dia, pertama sekali kuda itu adalah kuda yang gagah. Yang keduanya menggambarkan kuda itu ringan badannya untuk berlari. Yang ketiga, manusia akan tertawan melihat watak kuda yang berdiri dengan 3 kaki. Dia 3 kaki, kemudian dia angkat-angkat kaki dia, dia bunyi kan? Sebenarnya kan? Betul kan? Macam tu. Semalam saya cuba dengar nak faham macam mana bunyi kuda ni. Dia angkat kaki, dia berdiri, dia angkat kaki. Dia gambarkan suatu situasi happy. Kuda tu sedang gembira. Dia angkat kaki, dia lonjak-lonjak, angkat kaki, dia lonjak-lonjak. Dia rasa sangat seronok bila Nabi Sulaiman melihat kepada kumpulan kuda itu yang begitu menawan hati. Kan? Sebab itu di antara kuda yang mahal, kuda yang kecil kaki dia. Kita akan lihat nanti kenapa Nabi Sulaiman sapu leher dan kaki. Tak sapu belakang ke, tak sapu badan kuda ke, tapi kenapa dia pilih kaki dan leher pada kuda tersebut. Jadi nak beritahu Nabi Sulaiman alaihissalam sudah jatuh hati melihat kepada kumpulan kuda ini sampailah dia lupa untuk solat asar. Bil jiyad, perkataan al jiyad, cuba lihat al jiyad, kalimah al jiyad. Kalimah al jiyad adalah dia asal perkataan daripada jawad. Jawad maksudnya elok, baik, pantas. Dia ni kenderaan Man. Zaman tu tak ada lagi kereta. Tak ada kapal terbang, Boeing, jet, semua tak ada. Zaman tu kereta-kereta hebat tak ada. Kereta tak ada. Yang ada kuda je. Kuda dan unta. Tapi pilihan raja ini ataupun pemerintah ini mestilah kuda. Dan dia mestilah tengah nak pilih kuda yang hebat. Masuk suasana itu sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam terleka Man, leka. Baik, kita pun juga kadang-kadang leka kan. Benda yang kita suka ni, kita tengok belik leka. Dan Nabi Sulaiman pun leka. Kenapa Nabi Sulaiman leka? Kita simpan lepas ni. Saya pun tak sabar-sabar nak dengar apakah yang berlaku selepas pada Nabi Sulaiman leka. Dan para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu cerita lebih lanjut, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dalam pengajian tafsir dan taranum surah Sad ayat 31 sehingga ayat 33 bersama dengan Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Okey Ustaz, kita nak dengar lagi lah Ustaz cerita tadi. Man tadi. tengok kuda tu apa rasa Man? Oh, saya rasa macam dia punya keadaannya tu Ustaz. Kalau tengok kuda, kalau orang lelaki tengok kuda tak ada rasa nak tunggang memang masalah. Oh, betul Ustaz. Dia tak ada jiwa kepahlawanan. Betul. Nampak bawa kuda tu jadi pahlawan terus. Kuda ni dia ada kelebihan yang sangat luar biasa. Saya tengok Nabi SAW ada 9 jenis kuda. Oh. 9 jenis kuda Nabi ada. Macam-macam nama Nabi bagi pada kuda-kuda ini yang sempat saya bacalah, saya tak nak sebut sesuatu. Al-Lahif, Al-Lazaz. Jadi nama-nama kuda Nabi ini memperlihatkan watak. Dan ada kuda yang Nabi pilih untuk pergi perang, ada Nabi pilih kuda untuk jalan-jalan. Tak sama kuda tu, ada selected. Kereta Myvi saya untuk pergi Tanyalah Ustaz. Kan? Kalau kereta Honda City pergi kerja. Oh. Contoh, apa kereta? Kita pilih. Ada kereta untuk travel, kalau nak family, bawa family semua, kita buat kereta besar sikit. Ada horsepower yang kuat sikit. Ya. Tenaga yang luar biasa sikit. So semua pilih-pilih. Sebab itu tengok kuda ni, dia mesti ada rasa nak tonggang, nak bawa kuda ni. Dan satu lagi, kuda ni pula, dia, orang naik kuda ni, dia akan memberi satu inspirasi dan dia akan beri satu kekuatan. Sebab pertama sekali, dia kereta, Man pergi belajar kereta seminggu boleh pandai. Bawa kereta seminggu, kalau setiap hari pergi belajar mandu kereta, seminggu boleh pandai. Kemudian nak belajar undang-undang, tu ceritanya. Tapi nak belajar kuda, seminggu tak pandai kan? Sebab you kena belajar pujuk kuda dulu, nak rayu kuda dulu. Kuda tu dengan air peluh, badan Man dengan air peluh, kuda tu dia kena faham. You pergi dekat, dia akan bau badan. Dia kenal dulu. Lepas tu baru dia jinak, baru dia akan dengar cakap masa bawa. Kalau tak, masa tonggang tu dia akan pergi ke lain. Dan dia tak mau. Bukan semua orang boleh tonggang kuda. Ada kuda yang bila orang naik, dia memang kadang-kadang kita lihat ada competition. Boleh jinakkan kuda. Bukan senang. Dia pandai juga merajuk Ustaz. Kuda pandai merajuk. Dia pandai merajuk. Dan ada watak dia yang perlu kepada skill, soft skill dengan kuda ni. Saya baca, Masya Allah, kuda yang paling mahal pun harga sampai 100 juta. Ya, boleh namakan pada saya kereta yang paling mahal. Unless you letak belian dengan permata lah, jadilah mahal. Bukan because of the kereta tu. Tapi sekarang ni, kuda itu sendiri, kuda yang paling hebat sekali mengikut kategori kuda Arabian horse. Kuda Arab. Sebab dia ada keting yang halus dan juga leher yang panjang. Sebab itu Nabi Allah Ta'ala sebut mashan bisuqi wal a'naq. So ada sebab dia. Kita lihat tafsiran bagi ayat 31 dulu sebelum kita pergi berlanjut. Selepas Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihi salam, disambung pula dengan kisah anak baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada ayat ke-30 ini, pada ayat sebelum ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba dan sentiasa bertaubat. Itu watak yang ada pada ulul albab. Dia mahu bertaubat, dia mahu kembali kepada Allah, rasa perlukan kepada Tuhan, ada God conscious. Dia ada sentiasa rasa ada Tuhan bersama dia. Pada ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu situasi di mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dipersembahkan dengan sekumpulan kuda yang hebat lagi berkualiti. Al-Baghawi, ahli tafsir, dia sebut ketika menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan kuda ni, pada satu hari, ni cerita dia. Pada satu hari, selepas beliau selesai menunaikan solat, beliau duduk di atas kursi dan dipersembahkan Al-Ardul Askari. Dia bila ketua ni, general duduk, akan ada persembahan. Dia akan ada persembahan. Dia, Nabi Sulaiman ni suka buat assembly. Perhimpunan bulanan, perhimpunan bersama binatang. Kan sekali Nabi Sulaiman buat perhimpunan, tak jumpa burung hudhud. Maliala aral hudhuda amkana minal ghaibin. Semua ada, mana pergi itu burung hudhud? Tak datang. Rupanya burung hudhud pergi sampai ke kerajaan Sabak untuk lihat Balkis. Itu yang dia bawa balik berita tu. Inni wajadtu qauman ta'buduna min dunillah. Aku jumpa satu kaum yang sembah selain Allah, wahai Sulaiman. Jadi itu cerita burung hud. Jadi Nabi Sulaiman akan berinteraksi. Jadi dia ada Al-Ardul Askari. Dia sebagai jenderal duduk,
yang rakyat semua ni dari kalangan binatang-binatang akan buat perbarisan. Pada masa itulah 900 ekor kuda sebagai bentuk perbarisan askar, baris. Ada pendapat yang mengatakan ia adalah hasil rampasan perang, 900 ekor kuda tu. Dan ada pendapat yang mengatakan ia adalah warisan daripada ayahnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Disebabkan kehebatan dan kualiti kuda tersebut, menjadikan Nabi Sulaiman terleka dan terlepas solat yang seterusnya. Insiden ini membuatkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berasa sedih dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menyembelih ke semua kuda-kuda tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat keredaan dan bagi mengelakkan daripada kesibukan. Sebab itu Iman, ada perkara yang bila kita dah suka sangat kena berkorban. Kena dropkan sikit rasa suka. Kena dropkan sikit. Sebab itu nikmat-nikmat ni dia ada ujian dia yang tersendiri, kan? Sebab kalau kita dah terlebih sangat suka, tak boleh, man. Dia akan jadikan kita leka, kan? Saya minta maaf lah, kadang orang dah main golf ni, kan? Tak main golf? Tak main. Tapi saja nak gurau dengan abang-abang suka main golf ni. Dia bila main golf ni, dia pergi solat subuh pakai baju golf. Pergi solat subuh pakai baju golf dah. Orang angkat takbir macam ni, silap dia angkat takbir macam Allah. ni. Dia punya Allah, dia dah start dah tu. Padang masih berembun sampai dah. Sebab dia punya seronok. Dia memang rasa seronok, panas terik, dia main golf. Jadi sebab suka. Tak salah suka. Lebih baik main golf daripada buat benda lain. Tak apalah, asalkan sehat. Saya suka je, tapi saya tak ada skill lagi, man. Ada juga orang ajak saya main. Tapi saya main hoki boleh lah. Golf Ustaz, belum lagi. nak ajak Ustaz main badminton, Ustaz. Badminton memang kita punya game. Tapi sedih sikit lah, man. Lately ni kan, kita Rizija pula kalah baru ni. Aduh, sedih lah. Aduh, tak tahu nak cakap apa kan. Okey, Ustaz. Kita simpan dulu. Sementara kita cerita pasal badminton. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dalam perbincangan tafsir dan Taranum surah Sad ayat 31 sehingga ayat 33. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi cerita kita tadi Ustaz. Tadi berkaitan dengan setiap orang ni dia ada minat. Betul. Pakcik golf tadi Ustaz. Pakcik golf pagi ni ambil pakcik golf. Tapi saya pakcik golf semua sampai Padang dah ni. Betul. Dia tak sempat tengok Tanyalah Ustaz. Baik. Tak apa, asalkan abang-abang main golf ni semua sihat. Jangan lupa tanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang bagus Ustaz, tadi Ustaz kata dia orang semain subuh dulu. Itu yang bagus tu. Memang dia orang solat subuh. Saya tengok kan solat subuh. Solat subuh baguslah tu. Tapi uniform pakai dah. Okey. Uniform pakai dah nak main. Sampai ada yang offer kat saya, dia kata, "Ustaz Farid, kalau you nak main bagi tahulah. I bagi golf set dengan I bagi trainer sekali, bagi coach sekali." Wow. Kalau saya dah mula jatuh hati kat situ, man, mungkin susahlah nak jumpa mana. Betul Ustaz. Kita buat live dalam padang golf. Jumpa kat padang. Baik, kita sambung balik cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi setiap orang ada minat dia, ada minat. Minat yang lebih berlebihan, takut dia akan menghayalkan kita, dia akan jadikan kita orang yang terlalu addicted, kan? Terlalu ketagih. Nabi Sulaiman alaihissalam taklah sampai ke tahap itu, disebabkan dia ni general. Dia suka tengok kuda ni sebab ialah dia jiwa seorang pejuang, melihat kepada watak kuda, kekuatan kuda dan juga melihat kepada kehebatan kuda yang boleh dimanfaatkan, boleh dibawa untuk berperang. Itu sebahagian yang dilihat oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dengan gambar yang kita paparkan tadi. Tapi tuan-tuan, kalau ada masa cuba masuk dalam YouTube, tengok kuda ni bila dia berjoget ni. Kuda punya joget ni kan, dia akan jadi asyik. Sama juga ada orang suka bela burung murai, ada orang suka bela burung tiung, burung yang diajar bercakap, siolan-siolan itu menjadikan mereka asyik, seronok, hobi masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan lagi penyesalan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kata, silaplah sampai aku lupa pada Tuhan.
Aku lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia buat pengiktirafan. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Yang bermaksud Nabi Allah Sulaiman beritahu kerana lekanya dengan pertunjukan kuda itu, maka Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda pembawa kebaikan lebih daripada mengingati ibadatku kepada Tuhanku, sehingga matahari melindungi dirinya dengan tirai malam hatta tawarat bil hijab, sampailah matahari tenggelam dan lupa pada waktu tersebut untuk beribadat. Ada beberapa kalimah yang perlu kita faham. Pertama sekali, perkataan al-khair. Al-khair. Faqala inni ahbabtu hubbal khair. Khair. Dia kata sesungguhnya sesungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku, iaitu kuda pembawa kebaikan. Al-khair. Perkataan al-khair. Tuan-tuan, perkataan al-khair di sini adalah membawa maksud al-khail. Khair birra, khail billam. Kalau ayatnya bunyi al-khair, kebaikan, al-khail, kuda. Kuda. Kenapa disebut al-khair? Kenapa sebut al-khair? Allah nak beritahu bahawa Nabi Sulaiman alaihi salam ini, dia telah buat satu pilihan. Dia nampak perkara itu akan memberi manfaat kepada dia. Nabi Sulaiman AS, dia kesal kerana telah melebihkan cintanya kepada kuda, melebihi cintanya kepada ibadah. Ini disebut oleh Imam Al-Baghawi. Man, kalau orang tanya dekat Man, apa Aiman punya hobi? Hobi saya, Ustaz, hobi saya tadilah Ustaz main badminton. Ya. Aiman perasan tak perkataan hobi itu asal dari mana? Oh, tak tahulah Ustaz. Hub. Oh, hub. Sayang Ustaz. Ni faqala inni ahbabtu hubba. Hubb itu adalah hobi. Daripada Arab. Daripada Arab. Habba yuhibbu, mahbub ataupun ahbab, kan? Cinta, suka. Jadi hub itu adalah hobi. Benda yang sangat disukai itu akan jadi hobi. Perkataan Arab. Nampak lebih tepat. Okay. Allah Subhanahu wa taala beritahu ahbabtu di sini membawa maksud athartu, iaitu terkesan atau terleka dengan takjubnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kuda yang hebat itu. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini menyentuh isu cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia. Islam tidak melarang penganutnya dari mencari dunia, tetapi pada masa yang sama mengutamakan akhirat. Justru Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, seperti dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ada di antara mereka yang berkata atau berdoa, "Wahai Tuhan, berilah kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami daripada seksaan api neraka." So nampak di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahu kalau kita nak suka dunia boleh, tapi mengikut keperluan. Jangan sampai suka itu lupakan kita kepada Tuhan, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak main badminton mainlah Man. Tapi kena ada doa. Betul. Kena Allah dia tak boleh ambil kan. Allah dia sebutkan. Tak boleh. Allah kan dia tak ada sebut tak boleh. Mak kau tak ada dia. Allah dia sebut. Allah dia sebut. Jadi ada disulam dengan zikir dan mengingati. Jadi sehat ini penting, riadah ini penting, sebab Nabi pun suruh kita beriadah, Nabi pun suruh kita bersukan. Kalau tanya bila Nabi bersukan, Nabi naik kuda tu sukanlah. Ada kawan saya sebut, Ustaz main badminton 1 jam dengan naik kuda 15 minit tak sama perlu dia Ustaz. Dia kata naik kuda 15 minit dah macam main badminton 1 jam. Oh. Yes. Keduanya pula nak bawa kuda tu, cara tarik kuda tu, nak suruh dia berhenti, nak suruh dia ke kanan, nak suruh dia ke kiri. Ini steering dia ni. Tali dia tu. Kan tarik sikit kanan, tarik sikit. Kalau tak macam dia tahu nak ke kanan kiri. Betul? Lepas tu nak tarik lagi. Lepas tu nak suruh dia jalan, mesti dia kaki tu ketuk. Dia kalau nak suruh slow, slow lah ketuk.
Kan? Dia maksud kaki tu kita pukul dekat perut dia, pap, slow, dia jalan slow. Kau nak suruh laju man? Kena kuat sikit Ustaz. Bukan kuat, kena ketuk laju. Pap, pap, ketuk pap. laju sikit. Jadi baru dia tahu you punya instruction kepada dia. Kalau tak, macam mana dia nak faham? Macam mana nak faham? Jadi dilatih. Perlukan kepada ilmu. Nak kata apa ilmu apa? Ilmu menjinakkan kuda, ilmu kekudaan tak betul man. Tak ada bahasa ilmu kekudaan. Ilmu itu duduk kuda-kuda man. Duduk kuda-kuda. Lain. Ini ilmu yang kita perlu tahu. Kalau kita nak pergi belajar nak pergi ride kuda ni, nak menunggang kuda, dia akan ada dia punya dia punya instruktor dia, ada dia punya tutorial dulu sebelum kita boleh bawa kuda. Bukan sembarangan. Betul. Saya pernah bawa kuda polis. Kuda polis yang Robi besar. Tinggi Ustaz. Besar, tinggi. Maksud itu yang saya tahu sedikit ilmu tu. Satu hari saya belajar, dia ajar saya bawa kuda. Masa tu nak buat syuting. Nak buat syuting, itu yang saya tahu tu. Hero ke Ustaz? Tak, hero lah bang. Hero lah. Hero selalu datang naik kuda. Dia boleh kejar kereta api, jangan main. Tapi nak beritahu hebatnya kuda di zaman itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kelalaian Nabi Allah Sulaiman menjadikan Nabi Allah Sulaiman ini menyesal hatta tawarat bil hijab, sehinggalah matahari tenggelam. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam menyesal dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia buat pada ayat ke-33. Ini natijah dia. Dia korbankan rudduha alayya. Beritahu kepada hulu balang dia, bawa kuda-kuda yang telah mengkhayalkan aku. Lalu apa Nabi Sulaiman buat? Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam dia telah minta bawa kuda-kuda tersebut, maka ia pun tampil menyapu betis dan leher kuda itu seekor demi seekor, kemudian dia sembelihlah kuda-kuda tersebut. Mengikut riwayat kata sembelih. Dia sebut sembelih. Tapi sebelum sembelih apa dia buat? Dia usap dulu kaki kuda, dia usap dulu leher kuda. Sebab itu kita lihat orang suka pegang leher kuda kan. Dia pujuk. Maksudnya pujukan itu menjadikan binatang itu tenanglah sebelum disembelih. Ada riwayat sebut sembelih. Tha'labi menjelaskan bahawa menyapu betis dan leher di sini adalah dengan pedang sembelih. Dengan pedang sembelih, ia adalah sebagai bentuk pengorbanan penyesalan atas apa yang telah dilakukan. Menurut Al-Baghawi pula, pada pendapat yang mengatakan kuda-kuda tersebut disembelih dan disedekahkan daging-dagingnya, satu bentuk pengorbanan harta dunia. Maksudnya apa yang kita rasa dah khayal sangat, kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, biar cukup saja untuk kegunaan dunia dan akhirat, bukanlah sebagai satu bentuk pembunuhan. Maksudnya dia sembelih binatang itu, diagihkan daging itu diagihkan, kemudian dia nak beritahu janganlah dunia itu mempengaruhi aku. Sebab itu Sayyidina Ali pernah menyebut, ya dunia ghurri ghairi, wahai dunia, kalau nak khayalkan, nak tipulah orang lain, jangan tipu saya. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat ke-32 hubbal khairi, dia Allah Subhanahu Wa Taala gantikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan benda lain. Kenapa Nabi Allah Sulaiman suka sangat dengan kuda tu Dua sebab. Satu, kuda tu cantik, indah dan ada watak dia yang tersendiri. Yang kedua, kuda tu pantas. Jadi antara dua tu, sebagai seorang general, sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang ketua, you nak pilih cantik ke yang kuda yang pantas? Pantas, betul. Allah Ta'ala kata, wahai Sulaiman, tak apa, engkau korbankan kuda-kuda tu, kau sembelih, aku tundukkan angin untuk engkau bergerak. Yang mana angin itu lagi pantas membawa engkau daripada kuda yang kau suka tadi, yang kau korbankan tadi. Jadi Allah beri satu gantian yang lebih baik. Ini gambaran dan juga satu pengajaran bahawa kalau ada perkara yang perlu dikorbankan untuk agama, demi mempelihara agama, demi menjaga agama, saya terpaksa korbankan Ustaz sebab saya sayang agama saya ni, yakinlah Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Allah tak bagi kenderaan yang lain, tapi Allah tundukkan taskhir ar-rih. Sekarang Nabi Sulaiman boleh pergi mana-mana saja dengan Allah tundukkan angin bawa Nabi Sulaiman. Kau rasa kuda tu pantas, Kan? Kuda pantas? Aiman, Sulaiman. Mana pantas? Kuda ke angin? Allah kata, aku bagi angin yang bawa kau. Kapal terbang pun nak terbang kena ada angin. Betul tak? Dia guna dia punya enjin tu untuk sedut angin dan lepaskan angin biar dia boleh ada momentum. Betul tak? So angin.
Lepas ni kita nak dengar pula cerita Ustaz Fairabi, yang mana Ustaz pun pernah alami satu keadaan bila mana Ustaz korbankan harta benda untuk sambung belajar. Kita nak dengar cerita tu boleh ke Ustaz? Boleh. Okey, para penonton, secara eksklusif selepas ini, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda semua ada hobi tak? Pastinya anda semua ada hobi kan? Tapi bukan senang kita nak korbankan hobi kita itu untuk agama. Dan pastinya Allah akan ganti semula. Baik Ustaz, secara eksklusif Ustaz, dengan peminat-peminat Ustaz di TV, di kaca TV sekarang ni, mereka nak tahu juga sebab saya pernah dengar cerita bahawa Ustaz pernah korbankan harta benda Ustaz untuk sambung pengajian PhD Ustaz di luar negara. Betul man. Dulu masa mula-mula saya pergi belajar Jordan pun, first degree kan, masa lepas saya convert 1990 saya masuk Islam, 1995 saya buat keputusan untuk pergi sambung belajar ke Jordan. Sebab saya nak belajar bahasa Arab. Sebab saya baca Quran, masa saya tak faham. Saya kata nak faham Quran macam mana? Dia kata kena belajar bahasa Arab lah. Itu yang saya pergi Jordan nak belajar bahasa Arab sebab nak faham Quran ni lah. Daripada hari itulah sampai sekarang saya memang sibuk nak, maksudnya usahalah nak faham Quran dengan bahasa Arab yang begitu unik. Sebab itu satu-satu kalimah nak faham tu makan masa. Macam Safinat, kena baca beberapa tafsir, kumpulkan maklumat, nak faham betul-betul supaya sampaikan kepada masyarakat betapa indahnya kalamullah. Jadi saya pergi Jordan dulu nak belajar bahasa Arab sebab nak faham Quran. Masa saya nak pergi tu, mana ada beasiswa? Siapa nak bagi duit? Masa tu keluarga pun kata, engkau nak belajar agama itu engkau punya pasal lah. So apa saya perlu buat? Saya ada motor, saya jual motor. So saya jual kuda saya lah man. Allahu Akbar. Mau kuda saya lah, motor saya tu. Korbankan kuda Ustaz. Motor, ya, dia X5 je. Tapi masa tu hero lah, ada kat kampung ada X5. Betul. Kan? Saya ada motor. Saya fikir motor ni banyak dah berkhidmat untuk saya kan. Tapi saya terpaksa korbankan lah. Saya jual, dapat duit, saya pergi sambung belajar. Balik Allah ganti lebih baik. Lebih baik. Balik daripada Jordan, duit yang saya korban, motor yang saya korbankan, balik saya boleh beli kereta pula. Which is kereta tu lagi laju daripada motor. Dan tak kena hujan panas. Betul kan? Allah Subhanahu Wa Taala gantikan lebih baik. Sebab ada pengorbanan. Masa saya pergi PhD pun saya juga. Saya jual motor, saya jual kereta, saya jual sebahagian harta yang ada tu saya jual. Saya lego. Sebab saya perlukan duit untuk pergi sambung belajar. Walaupun saya dapat scholarship, tapi saya ada family kan. Saya kena sampai sana, saya kena mulakan hidup baru. Saya tahu paling tidak 4 ke 5 tahun saya kena duduk kat Jordan. So saya pergi duduk sampai situ, ada macam-macam tawaran datang. Ada satu tawaran datang pada saya, lantik saya sebagai pengarah untuk satu agensi dengan tawaran gaji sampai 12,000. Masa saya pergi Jordan tu gaji saya baru dekat 3,000 lebih, 4,000. Tapi masa saya sampai sana, saya dapat satu surat tawaran dihantar pada saya melalui email dan mereka berhubung dengan saya supaya saya diberikan jawatan. Dia nak minta saya bagi jawapan segera. Bila boleh bagi jawapan? So saya istikharah. Saya fikir Allah Subhanahu Wa Taala bawa saya sampai ke Jordan untuk belajar agama. Kalau saya tinggalkan, saya balik, saya dapat duit, saya dapat kemudahan, kemewahan, tapi secara tidak langsung secara tidak langsung, ini saya punya feel, mana saya tak tahu orang lain. Saya rasa saya telah menghina ilmu tu. Allah. Saya sudah ada di bumi Nabi ni, Betul. bumi Anbiya. Bila sampai situ datang satu tawaran, mana satu saya nak beri keutamaan? Weh, kalau saya goyang Ustaz. Tu saya kata, dengan beasiswa yang sikit, dengan susah, kata nak buat macam mana, sabar je lah. Terpaksa saya korbankan benda yang saya suka, benda yang menjadikan saya lebih mewah, jadi saya korbankan. Sebab tolak? Saya tolak. Saya kata minta maaf, saya tidak dapat penuhi, saya tidak dapat terima tawaran ini. Saya kena tolak lah, tolak. Dan banyak tawaran-tawaran man, tolak man. Dalam 5 tahun tu? Masa dalam 5 tahun. Lepas tu balik daripada Jordan, sekarang pun ada je tawaran-tawaran datang. Tapi di antara kita nak terima atau tidak terima. Ya. Tapi kita mesti letakkan yang mana menguntungkan agama dan menguntungkan iman saya dan juga kerja-kerja dakwah saya. Itu lebih utama. Saya kena korbankan. Dengan pengorbanan tersebut, Allah bagi yang lebih baik dalam kehidupan. Percayalah man. Sekarang ni dah jadi rektor di universiti. Masya Allah. Allah ganti daripada motor kapcai tadi jadi seorang rektor universiti.
Aiman, saya tak pernah pun mengimpikan untuk menjadi seorang rektor. Dalam sepanjang riwayat hidup saya berkhidmat di Kolej Universiti Antarabangsa Selangor, saya tak pernah pun rasa, tak susun strategi pun to be a rector in quiz one day. Tak pernah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri tanggungjawab. Melalui barangkali itulah doa kawan-kawan, mungkin keikhlasan kita buat kerja, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti liman mana'ta. Wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Berkuasa, tak ada siapa pun boleh halang bila Allah nak bagi sesuatu perkara, dan tak ada siapa pun boleh beri satu perkara kalau Allah kata tidak untuk engkau. Allah pasti akan beri, Ustaz. Saya cukup terinspirasi dengan kisah Ustaz sebentar tadi. Baik Ustaz, rasanya kita dah pergi secara ringkas bagaimana perjalanan ayat Quran yang kita bacakan sebentar tadi. Boleh tak kita nak raikan soalan Ustaz? Boleh. Baik, kita bersama dengan sahabat kita Izzara Zulaika. Ayat 31, apakah dapat dikaitkan pada ayat ini untuk zaman ini dilekakan dengan penggunaan telefon pintar yang apabila menggunakan sehingga menyebabkan seorang itu terleka sehingga melambatkan suatu ibadah. Bagaimana kaedah yang perlu ditetapkan dalam penggunaan telefon pintar untuk tidak lalai dalam perkara yang tidak bermanfaat? Nah, ni kebanyakan kita alami lah, Ustaz. Ya, ada kajian dilakukan. Ya. Saya ambil kajian dulu. Di Jepun, masyarakat Jepun satu hari dia tidak lebih daripada 2 jam atau sejam setengah lah. Mereka memanfaatkan media sosial ni ataupun menggunakan telefon pintar untuk urusan-urusan, ataupun dia media sosial ni dia macam ni mana. Bila telefon pintar di tangan saya ni, saya boleh manfaatkan telefon ini untuk membaca, untuk menyimpan nota, untuk buat ketugasan, hantar email, baca email, boleh. Tak semua orang pegang telefon itu dia sedang melayan perkara-perkara yang mengkhayalkan dia atau menghiburkan dia. Sebab itu bila media sosial ni dia termasuklah Facebook, Instagram, TikTok, apa lagi WeChat kan, Telegram, semua ni dunia media sosial kan. Kalau kita tak pandai menguruskan dia, dia akan menguruskan kita. Dia urus kita. Sebab itu masyarakat Jepun tak lebih daripada 2 jam satu hari. Masyarakat Malaysia hampir ada kajian melakukan hampir dekat 6 jam. Satu hari? Satu hari. You spend almost 6 hours. Kita tengok aja, bagi telefon, tengok daripada jauh aja. Berapa kali Aiman ambil telefon, buka, simpan. Bangun subuh, pagi-pagi bangun subuh, pertama sekali cari, dia tak cari anak, tak cari isteri, dia cari telefon dia kat mana. Mana telefon? Betul, Ustaz. Telefon kat mana kan? Nanti takut kan, nanti dekat akhirat bangkit-bangkit, mana telefon aku? Allah. Memang tak ada. Tapi nak beritahu, manusia dah jadi seronok. Macam mana nak uruskan, kita yang kena tahu. Dalam banyak-banyak media sosial ni, kalau saya leka dengan telefon, saya mesti tahu saya ni sedang ke arah mana. Kita boleh tahu sendiri. Masuk bilik air kita bawa telefon, masa makan kita tengok telefon, masa bawa kereta pun tengok telefon. Ya. Dalam solat pun kadang-kadang kita duk fikir telefon kat mana, letak mana, dah on ke off ke. Jadi benda tu man, menjadikan kita terlalu addicted kan, ketagih, tak boleh nak tinggal. Orang yang suka dengan telefon terlalu lama sangat dengan media sosial ni ataupun leka dengan telefon ni, dia adalah orang yang sudah kena ketagih, penyakit. Dia sudah jadi penyakit dah man. Dia sudah jadi penyakit. Cakap dengan mak ayah pun dia sibuk tengok telefon. Duduk satu family ramai-ramai sibuk dengan telefon. Jadi kita nak ke mana sebenarnya? Saya pun kadang-kadang tersentap juga sebab aku dengan anak-anak, kenapa aku pegang telefon? Aku dengan anak-anak simpan lalu telefon. Dia memang kalau layan memang macam-macam kita akan jumpa dalam telefon ni. Dia akan mengasyikkan. Memang itulah tujuannya untuk melalaikan kita pun. Tapi teknologi ini kita tak boleh anggap itu sebagai satu musuh. Kita mesti create macam mana nak manfaatkan. Kita hari ni pagi ni pun kita dalam Tanyalah Ustaz, kita guna live Facebook. Maksudnya macam mana kita gunakan, dan berapa ramai yang ada Facebook boleh akses kita punya live dan juga share dan tonton sama-sama. Kan dah dapat pahala. Kita share dekat kita punya page, kita share dengan kawan-kawan, poster ke apa ke link dan sebagainya. Jadi orang dapat manfaat, kita pun dapat pahala secara tidak langsung. Jadi sebenarnya kita kena berusaha untuk divert. Kita kena berusaha untuk
mengalihkan kesibukan kita dengan telefon melalui perkara-perkara yang tidak menguntungkan kepada yang menguntungkan. Kita mengurus je Ustaz. Bukan dia mengurus kita. Kalau saya kata tinggalkan, tak ada orang tinggalkan. Tak ada orang tinggalkan. Dia akan cakap ustaz ni anti teknologi. Baiklah, kita nak bersama dengan Tuan Haji Tukino. Boleh kita raikan Ustaz ya? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji. Iman dan Dr. Muhammad Razi. Haji Tukino ya, dah cakap tadi. Haji Tokinon, saya nak tanya satu soalan dulu boleh? Boleh. Ada Facebook tak? Ya? Ada Facebook? Boleh. Ada Facebook Tuan Haji Tukinon? Facebook ada. Ada. Nanti Aiman akan follow. Nanti saya akan follow nanti. Silakan Haji. Silakan Tuan Haji. Amin. Silakan. Baik, persoalannya Ustaz, dalam ayat 31, Allah Ta'ala bagi manusia, terutama kepada Nabi Sulaiman lah, kemewahan, kesenangan dan juga apa-apa yang boleh mendatangkan kepada kesukaan kepada baginda. Tapi adakah betul manusia ni bila dibagi kemewahan, kesenangan dan apa-apa juga yang dia nak akan leka, sehingga kan contohnya Nabi Sulaiman, dia main kuda sampai lupa solat lah, maknanya sampai ke malam dia asyik main kuda saja. Jadi nak minta pandangan Ustaz, betulkah manusia ni bila dibagi kemewahan dia akan lupa? Itu saja soalannya pagi ni ya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tak pernah kaya dia mungkin tak rasa lagi Ustaz. Tapi orang dah pernah kaya ni Ustaz, macam mana? Mungkin selepas kaya tu dia jadi leka. Ya, dulu masa naik basikal rajin ke masjid. Betul? Sekarang ada kereta, jarang pula pergi masjid. Contoh, bukan sini lah, tempat lain dekat Burkina Faso barangkali. Tapi nak beritahu, betul apa yang Haji Tokin sebut ni, manusia ni belum diuji. Bila dia diuji, baru tahu sejauh mana kekuatan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kekayaan dan juga kesenangan yang Tuhan beri untuk dia, dia pamerkan dalam bentuk ketaatan, dikembalikan dalam bentuk ketaatan. Dia pergi masjid, dia ada kereta, dia bawa kereta, dia mewah ke dia bawa, dia bersedekah, dia berzakat, dia bantu. Jadi dia rasa dia tidak dikuasai dunia, tapi dia yang menguasai dunia. Hari ini bila kita dapat kekayaan, kita jadi lupa kan? Tak semua, saya tahu tak semua. Dulu barangkali ya, tapi sekarang ramai orang kaya jadi pemurah. Alhamdulillah, ramai orang kaya pergi solat berjemaah di masjid, mengimarahkan masjid. Allahu Akbar. Yang ni saya tak boleh nak nafikan. Memang dah ada perubahan tersebut. Tetapi Al-Quran gambarkan manusia akan leka dengan kekayaan, dengan kesenangan, kalau ianya tidak diurus dengan baik. Itu sangat penting. Sebab itu jangan sampai kekayaan ini menipu kita. Sebab itu guru saya pesan, dia kata jadikanlah Farid Quran dunia ni benda yang dijinjit dunia, akhirat dijunjung. Kalau nampak akhirat tu goyang, tinggalkan dunia dulu. Dua tangan tu pegang akhirat. Jangan dunia dekat atas kepala, akhirat yang dijinjit. Kalau tengok dunia goyang, tinggalkan kejaplah akhirat. Dia kata nantilah postpone, kejaplah nanti dulu, kan? Jadi berapa ramai pula yang bayar zakat dan berapa ramai pula yang tak bayar zakat. Kita peratus bayar zakat masih rendah lagi, 60% ataupun 40% satu kajian dilakukan. 40% ke 60% daripada penganut beragama Islam yang bayar zakat. Yang lebih tu bagaimana? Kan? Dan belum lagi dikaji berapa ramai yang berinfak. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat, sebab kekayaan itu Allah bagi, kesihatan Allah bagi. Yang saya ambil daripada sumber bumi, saya ambil daripada semua kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lupa untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Ustaz, kita ada sahabat kita di Facebook, Sal Rashid Ci. Ayat 31, apabila seseorang mendapat puji-pujian, apakah kalimah ataupun doa yang perlu dibaca agar segala pujian itu kembali kepada Allah, bersandarkan ayat sebelumnya mengenai ketaatan Nabi Sulaiman kepada Allah walaupun memiliki kekuasaan dan kekayaan semasa dalam pemerintahan baginda. Silakan Ustaz. Ya. Apakah doa ataupun ucapan yang sebaik-baiknya boleh kita ucapkan kalau kita menerima sesuatu pujian daripada orang, ataupun pujian ataupun ialah maksudnya dapat julukan
Di antara perkara yang saya fikir kita boleh sebut, subhanallah, maha suci Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita istighfar, astaghfirullahal azim. Bila orang kata, oh ustaz ni hebatlah, kita kata astaghfirullahal azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat lagi bila dalam satu riwayat saya baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal. Bilal bin Rabah ni, bila Nabi pergi Isra Mi'raj, Nabi dengar suara terompah Bilal kan? Terompah Bilal. Terompah ni ialah kasut yang dibuat daripada kayu. Pernah pakai terompah kan? Benar Ustaz. Ni kelekak-kelekuk. Kelekuk. Dia kayu kan. Sorok pakai tu. Kelekak-kelekuk. Dia terompah. Bunyi terompah Bilal. Nabi SAW tanya kepada Bilal, apa amalan kau wahai Bilal? Dia kata, tak ada apa ya Rasulullah. Apa amalan kau wahai Bilal? Sehingga Bilal kata, aku jaga solat sunat wudu 2 rakaat. Kemudian, nama engkau tercatat dalam syurga wahai Bilal. Bilal jawab simple aja. Ana lastu illa ma'a'tani Rabbi. Saya punya WhatsApp pun saya tulis itulah saya punya kata-kata. Ana lastu illa ma'a'tani Rabbi. Saya pinjam kata-kata Bilal bin Rabah. Bilal kata, aku tak ada apa-apa melainkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan aku. I'm nothing. Saya tak ada apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada Farid Rawi, semua pemberian Tuhan. Yang ada pada Aiman, pemberian Tuhan. Siapa saja kita, semua pemberian Tuhan. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil. Jadi lebih baiklah kita kata ini pemberian Tuhan. Kalau Tuhan bagi, Tuhan nak ambil. Bila-bila masa Allah Subhanahu wa taala, boleh ambil. Jangan digunakan salah. Jangan disalah guna. Segala pemberian Tuhan, besok kita akan hidup terhina. Terhina kan? Sebab kita terlalu cenderung pada dunia, terlalu tak boleh nak lupakan dunia. Jadi kemabukan itu menjadikan kita orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita dapat pangkat, kita dapat jawatan, kita dapat kedudukan, kita dapat kuasa, you jadi mabuk. Mabuk. You rasa orang tak boleh challenge you. You rasa you hebat sangat. You rasa you boleh buat apa saja you mahu sebab you ada kuasa. Tapi you lupa bahawa yang menguasai awak, yang menguasai saudara ataupun you adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Kenapa manusia lupa bahawa Tuhan yang memberi kuasa? Sebab itu saya sarankan semua kita lebih-lebih lagi yang namanya pemimpin, baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Baca doa ni, wahai Tuhan, kekuasaan ini kau yang beri kepada aku. Kau boleh angkat aku dengan kekuasaan dan kedudukan ini, dan kau boleh hina aku dengan kedudukan dan kekuasaan ini. Betul, berapa ramai yang tersungkur kerana kekuasaan yang salah disalah guna dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan menginsafkan kita lah. Bila Tuhan beri kita satu kedudukan tanggungjawab, manfaatkan sebaik-baiknya, bawa diri dan juga orang di belakang kita ni menuju akhirat dan jadi redha Allah Subhanahu wa taala. Kita update status kita hari ni. Kita tak ada apa-apa dan apa yang ada pada kita semua dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz? Betul. Okey, cuba update status, okey. Kita dah tamat di TV3 dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 31 sehingga ayat yang ke-33. Baik para penonton, kita nak sambung ayat yang ke-33. Boleh Ustaz? Ya, boleh. Baik, silakan Ustaz. Saya terima kasih Da'i Aiman dan juga para penonton yang saya kasihkan. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia bersama kami untuk sambung lagi dalam setengah jam bagi memperhalusi dan juga memperincikan tafsir bagi ayat 33. 31, 32 kita dah bincang, tapi 33 ada perkara yang saya nak share dengan ibu ayah sekalian. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini rudduha alai, Nabi Sulaiman beritahu kepada batalion dia, kepada tentera dia supaya bawa kuda-kuda yang pernah yang dia terkhayal, yang dia terleka, bawa kuda-kuda tu kemari supaya dia nak sembelih. Lalu dia pun pujuklah kuda-kuda tu, dia sapu betis, dia sapu leher, dan ulama kata dia sembelih di situ. Kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam juga memberikan pengajaran tentang berkorban. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau pernah bersabda bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka akan digantikan dengan yang lebih baik. Ini yang kita bincang tadi, Man. Macam mana kita bila melakukan satu pengorbanan kerana Allah, Allah ganti lebih Baik. baik. Allah ganti lebih baik. Ini yang disebut dalam sepotong hadis dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Yang bermaksud sesungguhnya tidak kau tinggalkan sesuatu kerana Allah azza wa jalla kecuali Allah akan gantikan dengan apa yang lebih baik daripadanya. Ini janji. Ini satu janji. Kita lihat berapa ramai yang berhijrah meninggalkan satu dunia ke dunia lain. Dunia yang bergelumang dengan aktiviti yang tidak baik masuk ke dunia yang lebih baik. Akan melalui ujian. Aiman, saya ada kawan yang dulu memang bisnes dia segar, bugar dan mewah. Tapi dia jauh daripada Tuhan. Allah bagi. Jadi istidraj lah. Allah bagi dia macam-macam. Tapi once dia cari jalan, dia kata, "Ustaz, saya rasa saya dah tinggal jauh daripada Allah. Saya jauh daripada Allah, Ustaz. Apa saya perlu buat?" Kita start balik daripada from crash. Kita belajar solat, belajar mengaji, belajar halal haram, develop balik. Sepanjang dia belajar tu, Man, macam-macam ujian datang. Banyak macam ujian datang. Projek itu tak dapat, projek ini tak dapat, yang tu tertolak, yang tu tertolak. Dia kata dengan saya dia soalan, "Ustaz, masa saya tak dekat dengan Allah, semua saya dapat. Tapi bila saya cari jalan dekat dengan Allah, macam-macam ujian dunia." Saya kata Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja nak bersihkan awak, nak bersihkan rezeki yang awak terima. Betul kan? Bila Allah dah sayang, Allah nak kita sentiasa diprotect. Allah akan jaga kita supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak lagi mendatangkan kebaikan. Mana tahu dulu rezeki betul banyak, tapi you check tak rezeki itu daripada sumber mana? Apa jalan laluan dapat rezeki tersebut? Kalau you semak balik, baru you tahu rezeki itu berbaloi atau tidak. Harus atau tidak you terima sebanyak itu. Sebab itu ada pengorbanan, ada penggantian. Allah ganti. Ibnu Qayyim mengatakan bahawa gantian dalam ayat, dalam hadis ini terdapat pelbagai bentuk. Bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan ganti, dan gantian yang paling baik adalah dengan diberikan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kasih sayangnya. Mana lebih berharga, Man? You rasa you memiliki harta benda yang banyak, tapi you tak ada ketenangan. Ketenangan lebih mahal, Ustaz, ya? Ketenangan lebih mahal, kegembiraan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang campakkan ketenangan, Allah yang campakkan kegembiraan. Sebab kegembiraan ini adalah bagaimana kita melihat sesuatu perkara. Barulah kita tahu betapa nilainya kegembiraan tersebut. Gantian tidak semestinya dengan benda material, betul tak, Man? Betul. Kita mesti nampak Allah mesti ganti saya dengan material seperti harta, tetapi boleh jadi direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengangkat darjat, keimanan, keyakinan. Misalnya, apabila Nabi Sulaiman alaihi salam mengorbankan kuda-kuda yang melekakannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan angin yang berkhidmat kepada Nabi Sulaiman mengikut apa yang baginda inginkan. Kan masa Nabi Sulaiman nak bawa singgasana Balqis, Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa singgasana Balqis ke sini? Ke tempat pemerintah Nabi Sulaiman, ke Palestin. Ada yang mengatakan bahawa jin kata, aku boleh bawa, wahai Sulaiman. Aku boleh bawa. Qabla an takuma min maqamik. Aku boleh bawa singgasana Balqis ni sebelum kau duduk ni, Man. Sebelum berdiri tegak tu, Balqis punya singgasana dah ada. Nabi Sulaiman kata, too late. Tu pun lambat juga. Too late. That is too late. For me, it's too late. Zaman itu. Faqala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Jin ifrit kata, aku boleh bawa sebelum kau tegak berdiri. Wa qala alladhina utul minal ilmi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sulaiman, tutup buka dah ada dah. Lagi laju. Itu lelaki yang diberikan ilmu. Tutup kan? Tutup. Pak buka dah ada. Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ini kehebatan zaman Sulaiman.
Bila dibawa singgah sana, Balqis pun datang. Bila Balqis dah rasa kerajaan Sulaiman ini kerajaan yang hebat. Balqis adalah kerajaan tapi yang dia kontrol manusia. Tapi Sulaiman, burung, gajah, kuda, semua tentera dia. Jin, angin, semua tentera dia. Jadi Balqis tak ada choice. Kena tunduk pada Sulaiman. Masuk istana Sulaiman, itu yang dia masuk Islam. Nak beritahu, Allah gantikan selepas itu macam-macam pemberian. Sebab itu pengorbanan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Allah gantikan dengan angin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan bagaimana muhajirin berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Kehidupan mereka lebih baik tak? Lebih baik, Ustaz. Farid Rawi, saya berhijrah tak? Berhijrah? Lebih baik tak? Lebih baik, Ustaz. Saya budak kampung. Kerja kampung. SPM saya taklah berapa cantik. Kalaulah tidak kerana Allah selamatkan saya daripada kekufuran, bawa saya ke Islam, saya tak tahu apa kehidupan saya sekarang ini. Tapi Tuhan ganti dengan lebih baik. Sebab itu saya selalu sebut bahawa janji Allah tidak pernah silap. Tuhan tidak pernah kata tidak kepada orang yang berada di jalan dia. Baik, yang paling penting sekali, Ustaz, Allah akan ganti dengan lebih baik. Itu yang saya suka bila Ustaz sebut perkara itu, Ustaz. Nabi Muhammad SAW, sikit je, Nabi Muhammad SAW dalam surah At-Tahrim, bila ada di antara isteri-isteri baginda Rasulullah SAW membocorkan rahsia lah, kita katakan, apa yang Nabi SAW sebut, ada pula yang bagi bocor. Allah Subhanahu wa taala sebut, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Kalaulah Nabi Muhammad ceraikan isteri-isteri yang telah berbicara di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya akan diganti dengan lebih baik. Janji Tuhan pasti berlaku, Ustaz. Manusia janji mana ada tepat, man. Betul, Ustaz. Janji kadang, Allah aku lupa lah. Ya ke aku ada janji macam tu? Oh, sorry. Tapi Allah tak. Allah akan kata ganti. bagi, Allah bagi. Tepat pada masanya. Yes. Baik, Ustaz, sahabat kita di talian nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita raikan, Ustaz? Boleh. Bersama dengan Baharudin Kasim daripada Ceras, Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Aiman dan juga Ustaz Rawi. Silakan, Tuan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Saya nak bagi soalan dan juga pencerahan pada Ustaz lah, kan. Ya. Okey, macam Ustaz cakap tadi, memang kita lihat sekarang ni orang-orang yang berada kaya semua, kan, dah terbuka untuk meraihkan, mengagihkan kekayaan dia untuk bagi orang-orang yang miskin, orang yang memerlukan apa semua ni, kan. Dan juga diwar-warkan semua. Kita tak boleh nak elak lah, dulu tak ada benda-benda canggih ni, Ustaz, ya. Sekarang ni kita boleh nampak. Tapi yang soalan saya sekarang ni ialah kepada pihak-pihak yang berwajib ni, pihak yang telah diberi jawatan, tanggungjawab supaya menghampiri golongan-golongan ni, tapi dia orang tak buat. Dia orang asyik dengan dengan keadaan dia orang yang duduk kat office ke apa semua, kan. Tapi dengan data-data, dengan keadaan yang canggih sekarang ni, dia orang boleh detect, dia orang boleh tahu mana-mana orang. Dan juga kerajaan pun nak cakap nak zero rise dengan orang yang susah apa semua. Tapi masih lagi itu berlaku, Ustaz. Jadi nak pandangan Ustaz lah, kan, kalau betul-betul dia menjiwai lah tanggungjawab tu dan juga tugas yang diberi tu, takkan ada orang apa semua ni. Dan juga orang kaya ni pun biarlah dia buat dengan cara dia orang, kan. Tapi itulah yang berlaku sekarang ni, Ustaz. Jadi mohon Ustaz bagi pencerahan sikit lah dalam hal tu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Ustaz. Ya, terima kasih Encik Baharudin atas pandangan dan juga nasihat bagi saya, kan. Saya rasa apa yang Encik Baharudin sebut tu jelas bahawa setiap orang yang menggalas amanah tanggungjawab, dia hendaklah melangsaikan tanggungjawab dan juga amanah tersebut. Kalau tidak, jangan ambil. Kita ambil dengan tujuan kita nak buat, kita nak laksanakan tanggungjawab. Tapi bila kita dapat tanggungjawab, kita abaikan, kita fokus, kita hilang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jadikan amanah ini salah satu perkara yang sangat besar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian supaya tunaikan amanah itu apabila diberi sesuatu amanah atau tanggungjawab.
Jadi umat ini mesti jadi umat al-amin, umat yang dipercayai, umat yang mahu tunaikan tanggungjawab. Kalau tidak kita kena bersedia untuk jawab depan Tuhan lah, Man. Betul. Jawatan ini bukan untuk glamour. Kalau al-mansab laysa tashrifan walakinahu taklif. Jadi kedudukan jawatan pangkat ni bukan satu kemuliaan untuk dibangga-banggakan, untuk dapat segala macam hospitality dan juga kesenangan kemewahan. Tetapi tanggungjawab itu datang dengan responsibility, itu datang dengan perkhidmatan. Jadi dia adalah satu tanggungjawab, bukan satu kemuliaan. Sebab itu orang dulu zaman Nabi SAW, mereka tak adalah yang berebut-rebut. Sekarang ada rebut, kempen, jatuhkan orang tu, nak angkat orang ni, tikam orang tu, tikam orang. Jadi dihilang keberkatan. Kalau you dapat pun jawatan tu tak berkat. Berapa saya naik dapat satu jawatan dengan pijak kawan sendiri, tikam kawan sendiri. Ingat berkat ke hidup? Kemana kita nak pergi dengan rezeki tersebut? Kita telah melukakan berapa ramai orang di belakang kita, sahabat-sahabat kita, sebabkan kita nak pangkat dan jawatan. So, sebab itu hilang keberkatan sehingga kita tak dapat rezeki yang baik, keluarga jadi porak-poranda, kepimpinan kita pun jadi tak berapa nak baik. Sebab itu saya sebut bagaimana Nabi SAW berpesan kepada kita supaya kita jaga amanah ni, kita jaga tanggungjawab. Jangan diabaikan. Sebab saya ingat satu kisah, Man, Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz ni diperintah 1/3 dunia. Dia bukan jawatan kecil anak. 1/3 dunia di bawah penjajahan dia. Dia yang kontrol, dia yang uruskan, dia yang takbir. Sibuk tak sibuk, setiap hari dia akan baca 2 juzuk Al-Quran. Sebab mungkinlah kita kata, Ustaz, kalau 2 jam saya baca Quran, siapa nak jaga rakyat? Saya kata, kau silap. Sebenarnya keberkatan masa tu Tuhan yang bagi, bukan you yang tentukan. Walaupun masa sikit. Ya. Keberkatan masa tu Tuhan yang tentukan, bukan awak yang putuskan. Kenapa you kata you tak ada masa? Bukankah masa tu milik Tuhan? Tuhan nak berkatkan saya, Allah akan beri saya masa untuk baca Quran. Bila Tuhan tak berkat hidup saya, Allah sibukkan saya dengan benda-benda yang lain. Ya. That is fact. Sebab itu Omar bin Abdul Aziz balik dia baca Quran. Dia baca Quran. Satu hari dia baca Quran dalam kesibukan tu sampai dekat surah Safat. Ayat 23-24. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Pandulah mereka serta kuncu-kuncu mereka, pengikut-pengikut mereka, pembantu-pembantu mereka, barangkali boleh jadi ahli keluarga mereka, serta apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Bila sampai di tebing neraka, berhentikan. Baik, Ustaz. Berhentikan di tebing neraka kerana aku nak tanya pada hari ini tanggungjawab amanah yang telah aku berikan. Dia buat atau tidak? Omar bin Abdul Aziz baca ayat tu selepas solat Isya. Wa huwa yukarriru hataini ayataini hatta tala'al fajr wa huwa yabki. Dia baca, dia nangis, dia baca, dia nangis sampai azan subuh. Sebab Omar rasa ayat tu kena pada dia. Berapa ramai di antara kita yang ada jawatan pangkat dan kedudukan membaca Quran, rasa setiap ayat itu memberi peringatan bagi Baik, para penonton tolong jawab soalan Ustaz tadi. Adakah anda semua baca Quran dan beri peringatan kepada anda semua? Kita jawab dan kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Saya nak dengar jawapan anda selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton dan terus setia bersama dengan kita sehingga ke akhir rancangan. Baik Ustaz, sedar tak sedar Ustaz, 2 jam berkatnya lah masa mak-mak kita kat rumah tu Ustaz. Berkat Ustaz. Betul. Dalam masa tengok Tanyalah Ustaz ni Ustaz, sempat lipat baju, sempat sidai kain, masak nasi apa semua sekali Ustaz. Berkatnya tu. Terima kasih. Itulah keberkatan. Bila Allah tulis keberkatan, berkat itu membawa maksud dia kebaikan itu akan melimpah. Itu keberkatan. Orang pernah tanya kepada Ibnu Mubarak, apa itu berkat? Ibnu Mubarak kata, dia bagi contoh. Kata kalau dia kata aku susah nak faham lah isu berkat ni, orang yang bertanya pada Ibnu Mubarak bagi tahu, dia kata aku susah nak faham. Jadi Ibnu Mubarak kata, mari duduk. Dia bagi satu analogi. Analogi dia kata dia ambil contoh dengan izin anjing dan kambing. Anjing dan kambing. Dia kata anjing ni sekali beranak berapa ekor? 6, 4, 7,
Ini memang dia akan beranak banyak. Kambing beranak berapa ekor? Seekor je, Ustaz. Seekor. Pernah, jarang jangan 2 ekor. Jarang-jarang. Tapi biasa seekor je. Kambing. Tapi di kala anjing beranak banyak, kambing beranak sikit, antara dua ni, mana yang paling banyak orang sembelih makan? Kambing. Kambing lah kan? Mhm. Tiap hari orang makan kambing. Kari kambing, kambing golek, macam-macam. Hari ni pun ada jemputan. Mesti ada kambing punya. Betul. Di kala kambing ini beranak sikit, anjing ini beranak banyak, yang semakin yang nampak membiak adalah Kambing. kambing. Sebab apa? Susah nak jawab kan? Dia beranak seekor je, tapi kenapa dia lagi banyak? Orang boleh sembelih makan setiap hari, pasaran ada je. Sedangkan anjing tu dia beranak 7-8 ekor, 6 ekor. Kenapa ya? Itu namanya berkat. Oh. Sikit, nampak sikit pada mata manusia, tapi Tuhan cukupkan. Nampak kan? Betul, Ustaz. Betul. Lihat pula kehidupan kedua-dua binatang ni. Kambing pukul 7 dah masuk kandang dah. Oh. Pukul 7 dah masuk kandang. Dia dah mula tidur. Azan subuh, pergilah ronda kat kandang kambing. Kambing semua tegak dah. Pagi-pagi lagi. Ya. Berkat hidup dia. Walaupun dia beranak seekor, tapi semua orang dapat makan kambing. Raya korban lagi-lagi Manakala lah. anjing pula sepanjang malam dia merayau. Dia menjaga, merayau. Nak subuh baru tidur. Jadi, Allah wujudkan makhluk-makhluk ni sebagai satu pengajaran. Semut pun ada mesej daripada dia. Lebah pun ada mesej daripada dia. Binatang-binatang pun ada mesej. Sebab itu menjawab kepada keberkatan itu adalah itu analogi. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala mahukan keberkatan, Allah akan lempahkan kurnia dia daripada keberkatan tersebut. Saya nak sambung sikit aja. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita mengenai Nabi Allah Sulaiman, pengorbanan Nabi Allah Sulaiman. Bila Nabi Allah Sulaiman menyembelih semua menyembelih semua kuda-kuda tersebut dan diagihkan kepada orang lain. Jadi ada pengorbanan daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam kehidupan dia. Apabila orang ingin mencuri, saya bagi satu di antara tafsiran ulama sebut, apabila orang yang ingin mencuri mengorbankan niat jahatnya untuk mencuri, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan rezeki yang halal, yang menenangkan hati. Justru Allah Subhanahu Wa Taala rezekikannya dengan cara yang tidak diketahui, seperti mana Allah sebut dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita melalui ayat ini, kalau ada pengorbanan, takut meninggalkan sesuatu perkara kerana takut pada Allah, Allah ganti yang dengan lebih baik. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang pemberi. Dia akan bagi apa yang dia nak bagi pada kita, tapi dengan syarat pemberian Tuhan mestilah ada nilai-nilai keberkatan yang tersadur di dalamnya. Okey, baik Ustaz. Kita dah orang kata mengkaji ayat daripada 31, 32 dan 33 Ustaz. Ya. Mungkin kita nak tahu apakah 3 pelajaran utama yang dapat kami semua bawa balik dan kami semua nak amalkan pelajaran ini Ustaz. Okey. Pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, dunia ini banyak penipuannya. Banyak yang mengkhayalkan, nama pun dunia, benda yang rendah. Kalaulah dunia ini ada nilai sesayap nyamuk, nescaya Tuhan takkan bagi orang kafir makan. Jadi dunia ini banyak ujian. Jadi sayogilah mereka yang melepasi ujian-ujian duniawi yang berbentuk kemewahan dan juga kedudukan pangkat jawatan dan juga kekayaan. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka yang menginsafi perbuatan silap mereka, kembali bertaubat, insaf. Sebab itu bila Nabi Allah Sulaiman kata inni ahbabtu hubbal khair, itu adalah iktiraf. Aku mengaku aku silap Tuhan. Saya silap. Ya Allah, saya mengaku. Fa'tarafu bi zambihim. Kita mengaku kesilapan kita dengan memberitahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan penyesalan dan tidak akan mengulangi. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu setiap pengorbanan yang kita lakukan Allah akan gantikan dengan lebih baik, tapi dengan syarat pengorbanan itu adalah demi
menjaga kesucian agama, menjaga kesucian iman kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa yang mayuridillahu bihi khairan fayufaqihu fiddin, Ustaz. Maknanya siapa yang nak kepada kebaikan ni, Allah akan bagi faham tentang agama kita ni. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita pun dah berada di akhir siaran, jadi kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa kita sebagai doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, di penghujung rancangan ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah, mohon limpah kurnia belas ihsan dan kasihan daripada-Mu ya Allah. Apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak isteri kami ya Allah, dosa sanak saudara kami, jiran tetangga kami, sahabat andai kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah hendaknya seorang pun yang keluar daripada majlis ini melainkan mereka telah meraih keampunan daripada-Mu. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu-pintu hati kami untuk terus membaca Al-Quran, menyintai Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, Kau janganlah jadikan dunia ini sebagai bahan yang menipu kami ya Allah. Jangan Kau jadikan dunia ini menguasai kami ya Allah. Jadikanlah kami insan-insan cinta pada agama, mempertahankan agama dan membela agama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada salah dan silap, apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, sama-sama. Esok kita nak sambung lagi Ustaz. Kita punya tafsir dan taranum ayat 34 sehingga ayat 36. Dia cerita pasal apa Ustaz? Sikit je. Besok punya cerita lagi menarik. Cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan juga jin. Okey, baik. Nak tahu apakah yang akan Ustaz kupas pada esok hari dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 34 sehingga ayat 36. Jangan ke mana-mana. Esok kita jumpa lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton. Saya Daya Aiman. Mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah.